studio. Kita pernah menjemput beliau, tetamu kita pada pagi ini, tentang bagaimana untuk mengendalikan pelitup muka dan juga PPE beberapa bulan dahulu. Dan Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai kembali ke studio pada pagi ini. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Terima kasih dengan Zaleha dan Terence. Sama-sama. Menjumpa saya. Ramai yang dah excited Doktor, ya, dah book holiday kembali. Tapi dari segi kelonggaran ini, kita dapat juga saksikan semalam di laman media cruise ship di Singapura. Ramai yang dah booking cruise to nowhere, kemudian balik satu penumpang disahkan positif. Jadi ini kita baru nak start balik rutin, dah kembali ke langkah berjaga-jaga balik. Betul. Jadi pandangan doktor, apa yang sebenarnya perlu kita letakkan dalam kerangka minda, dalam mindset kita, walaupun boleh keluar, apa yang perlu kita lakukan? Yang penting adalah apa yang kita sudah buat untuk selama 11 bulan ini, SOP dan norma-norma baru kita mesti teruskan dengan perangai macam itu. Kita tak boleh tukar kita punya perangai kerana kita sesuai longgar kita nampak virus itu tak ada. Virus itu masih ada. Kecuali kalau kita tak longgarkan bagi orang keluar berlancong, nanti ekonomi negara akan jatuh dan tidak akan boleh naik baik. Itu adalah satu masalah yang kita tak mau hadapi. Tapi kalau kita perlu keluar, perlu menyumbangkan kepada ekonomi negara, dan dengan itu kita perlu jaga kesihatan, jaga mengikut SOP. SOP yang penting. Macam tadi yang dibincang tadi, yang diutarakan tadi ialah 3W dan 3C. Itu mesti diikut, tak boleh dilonggarkan, tak boleh dielakkan. Kalau kita ikut benda-benda itu, pasti kita tak akan dapat jangkitan. Kerana kalau memandangkan apa yang kita lakukan dekat pusat perubatan Universiti Malaya, kerana kita ikut SOP, hospital masih boleh jalan sepanjang 11 bulan. Semua orang ada MCO ke, CMCO ke, PKP ke semua, tapi kita masih kerja. Dan hospital masih jalan. Semua orang masih pergi kerja. Penuh. Patient pun boleh datang. Kerana kita ikut SOP. Kalau kita tak ikut SOP, itu adalah masalah yang kita akan timbul. Kalau kita lihat kelonggaran yang diberi, jumlah bilangan orang dalam satu kereta, tidak ada sekatan jalan dan sebagainya. Apakah pandangan Prof melihat kepada akan ada musim cuti sekolah tidak lama lagi? Jadi percutian itu mungkin akan menjadi tujuan. Ibu bapa penuhkan kenderaan dengan mungkin 3 orang anak dan terus bergerak dari mungkin Perlis ke Johor untuk bercuti. Jadi mungkin ada risiko di situ, pandangan Prof. Kalau keluarga saja, macam apa yang Terence cakap, ibu bapa dengan anak, itu tak ada masalah. Rumah pun sama, kita duduk ibu anak dengan bapa. Itu tak ada masalah. Tapi kalau ada orang luar yang masuk kereta yang sama, itu yang timbul masalah. Kita takut. Adakah orang itu ada COVID ke tak ada COVID? Sebab itu kita mesti penting. Kalau untuk keluarga, berapa orang duduk dalam satu kereta pun tak apa, kerana semua orang pun duduk dalam rumah. Kalau 10 orang duduk kereta boleh masuk 10 orang duduk pun tak apa. Kalau kita ada van. Dari rumah yang sama. Rumah yang sama. Ya, kita tidak boleh berada dalam satu kawasan yang terlalu lama. Dari segi kelegaan ataupun dari segi perubahan kesihatan mental, apa ertinya kelonggaran ini kepada rakyat Malaysia? Kelonggaran ini bagus untuk rakyat kerana dia dari segi kesihatan mental, bukan saja dari kesihatan mental untuk orang yang terkurung dalam rumah yang tak boleh keluar. Banyak orang terkurung, dia ada sakit penyakit mental yang dia mahu keluar. Dia mau jalan-jalan, kita tak boleh keluar itu. Sebab itu kalau you tengok jalan raya sekarang, banyak orang pergi jogging. Banyak orang pergi jogging kerana basikal jogging semua, kerana mereka tahu dah itu boleh buat, itu boleh keluar rumah, itu mereka boleh buat. Itu bukan itu saja kalau kesihatan mental yang untuk orang yang terkurung, tapi orang yang ada bisnes, orang yang jaga industri pelancongan, industri hotel, industri pemakanan, semua sudah ada masalah. Masalah mental yang pekerja-pekerja itu yang kita mesti buat. Kebanyakan pekerja-pekerja itu adalah pekerja tempatan yang tidak ada dapat keuntungan, tak ada dapat rezeki. Kalau mereka dapat rezeki dengan keuntungan itu adalah penting. Jadi apa yang kerajaan buat sekarang bukan memandangkan semua yang kita sedang berlaku dalam dunia ini, yang kita tahu kita tak boleh teruskan dengan PKP, tak boleh tutup lagi. Kita kalau rakyat kita boleh mengikuti apa yang diwawakan tadi ialah 3W dan 3C,
itu tak ada masalah sudah. Pada tahun hadapan, insyaAllah kita akan dapat vaksin untuk COVID-19 di Malaysia. InsyaAllah. Tanpa sebarang berita ia sampai pun, orang ramai sudah macam terus menarik nafas lega bahawa ini adalah silver bullet dengan izin untuk terus menghapuskan COVID-19. Pandangan Prof berkaitan dengan vaksin ini. Okey, kalau mengikut apa yang maklumat yang kita ada sekarang, vaksin ini bukan silver bullet. Vaksin ini tidak akan, kalau vaksin ini datang pun bukan semua orang akan dapat. Orang yang dapat ialah orang-orang yang frontliner macam healthcare worker dan orang-orang yang ada risiko tinggi macam mereka yang orang yang umur sudah meningkat. Kalau semalam vaksin pertama diberikan kepada seorang perempuan 90 tahun. Bukannya kepada healthcare worker. Mengapa kita bagi kepada perempuan 90 tahun? Ialah kerana dia adalah risiko tinggi. Kalau dia dapat COVID, dia boleh meninggal terus. Tapi kalau kita bagi healthcare worker pun, kalau dia dapat pun, dia punya gejala akan rendah sikit tapi tak tinggi. Tapi kalau di healthcare worker, kalau kita ikut SOP, apa yang saya sudah bincang dengan Cik Terence dengan Zaliha tadi, kita SOP, kita tak ada masalah. Yang masalah yang timbul ialah kerana mereka tidak ikut SOP. Itu yang masalah. Macam masalah dekat tempat makan dekat pantry. Pantry adalah satu-satunya masalah yang kita selalu susah mahu jaga. Kerana kita bila kita pergi makan dekat pantry, kita suka berbincang, tapi kalau makan kita tak boleh pakai peletup muka. Sebab itulah masalah dia. Jadi vaksin yang kalau Terence cakap vaksin itu bukan silver bullet. Itu walaupun you sudah dapat vaksin, bukannya bermakna you tak boleh merebak kepada orang lain. You boleh dapat penyakit, tapi penyakit itu tidak akan menjadi teruk itu saja. Tidak ada gejala yang teruk dan masih boleh sebenarnya untuk menjangkiti orang lain. Betul, untuk menjangkiti orang lain. Ada juga yang mengeluarkan ataupun meluahkan kekeliruan dari segi pemahaman SOP. Kenapa boleh ke sana kemari tapi swimming pool, kolam renang tidak boleh dibuka. Dari segi kesihatan, dari aspek medikal, bagaimana boleh dijelaskan kenapa beberapa lokasi itu perlu ditutup terlebih lama berbanding fasilitis yang lain? Okey, kalau mengikut tengok swimming pool, kalau swimming pool satu orang swimming saja, tak ada masalah. Kalau swimming pool, kalau you walaupun macam air liur ke semua masuk dalam swimming pool pun tak ada masalah, ada klorin. Semua kuman akan mati. Kerana klorin kita semua ada dalam swimming pool. Yang masalah ialah kalau kita swimming, kita sudah tak tahu kita di mana. Banyak orang tak tahu yang swimming, atau bila dia keluar, dia mesti bernafas dengan kuat. Dan dia dekat dengan orang lain, dia pun tak tahu. Jadi kalau ramai sangat orang berenang, kita dalam air kita tak tahulah mana kita pergi, tapi bila keluar air kita tak tahu siapa di situ dan kita perlu bernafas dengan lebih kuat. Dalam pernafasan itu kita mungkin keluarkan virus-virus untuk orang-orang tepi. Kerana kita tak tahu dia punya. Tapi kalau aktiviti lain yang kita faham macam mana, kita tahu bila kita keluar tak ada masalah, itulah mengapa kita tak boleh gunakan swimming pool lagi. Kalau swimming pool untuk buka untuk satu orang, tak ada masalah. Kalau you ada swimming pool private, tak ada masalah. Cuma sekarang fasiliti untuk sukan dibolehkan, cuma kolam renang awam masih lagi menunggu persetujuan daripada MKN. Jadi Prof, bila agaknya kita boleh menarik nafas lega? Bila kita boleh kembali kepada separa normal? Separa normal sekarang sudah separa normal. Kalau balik normal mungkin tahun hujung tahun depan, mungkin Christmas depan. Jadi kita sudah boleh melancong. Sekarang Christmas sekarang pun kita tak adalah. Setahun ini semua punya cuti-cuti, semua punya perayaan dalam norma baru. Jadi 1 tahun lagi lah kemungkinan lah. Kita tak tahu lagi kerana untuk vaksin itu untuk sampai kepada semua orang akan makan masa 1 tahun. Dan apakah dari segi bila kita akan membuka semula sempadan dengan kemasukan pelancong dari luar negara ataupun rakyat Malaysia berada di luar negara, apa kesan adanya vaksin ini kepada border yang akan dibuka nanti? Kalau orang sudah ambil vaksin, bermakna dia jangkiti, dia takkan merebak kepada orang lain lah. Dia punya jangkitan takkan jadi teruk, tapi kemungkinan dia merebak orang masih ada. Tapi jadi masalah ni, perkara ini saya pun tidak akan ada apa I don't have a in-depth view on this yet about whether travelling itself, pelancong datang dari luar dengan yang ada vaksin,
boleh tak dia merebak kepada penyakit kepada orang lain. Mungkin kalau kedua-dua negara itu sudah pun mempunyai kadar pemvaksinan yang tinggi, boleh ada travel bubble. Itu boleh. Kalau semua pemvaksinan tinggi boleh. Kalau negara-negara yang kes dia sudah rendah pun boleh. Kalau kita mengikut apa yang kita buat dengan SOP, kita kes boleh turun. Kerana kes itu dia tak ada datang dari tempat luar lain. Dari pihak perubatan, untuk seorang pakar perubatan, untuk rakyat yang awam ni, ada sedikit macam disconnection ataupun yang terputus itu. Kita amalkan SOP, tapi masih juga ada stigma bila mana kenalan ataupun rakan, bila mereka ini dijangkiti, ada jiran-jiran yang barangkali memberikan stigma negatif, record dan memberikan fear mongering ataupun memberikan menyebabkan sedikit ketakutan, menyebabkan pesakit itu pun sudah cukup tertekan bila dah tahu dia positif. Dan kemudian bila masyarakat sekeliling pula bercakap, bila balik itu nanti layanan itu tidak sama lagi dalam komuniti. Nasihat sebagai dari seorang pakar perubatan bagaimana, doktor? Pertama kita mesti tahu ialah pesakit itu pesakit. Dia bukannya dia mau dapat jangkitan. Tak ada orang mau dapat jangkitan. Betul. Sama dengan semua penyakit. Tak ada orang mau dapat diabetes, ada orang mau dapat hypertension, tak ada. Jadi sebagai rakyat, kita mesti pandang dari segi pesakit itu. Jangan pandang dari segi ketakutannya. Tak ada benda untuk menakut kalau kita semua ikut SOP. Kalau kita tahu tak, sebab itu kalau kita mau keluar pun, kita keluar dengan orang yang kita tahu. Macam kalau Terence dengan Zaliha invite me keluar, saya takkan keluar kerana saya tak tahu semalam pergi mana. Tapi kalau keluarga saya atau kawan saya, kita tahu yang dia ikut SOP dan kita boleh keluar satu kali, tak ada masalah. Jadi kalau you pergi kawan, tapi janganlah kita membuat orang macam stress atau mental health because dia ada penyakit COVID. Penyakit COVID itu ialah satu penyakit biasa. Tapi dia senang dijangkiti saja. Kalau you sudah dapat penyakit, selepas itu you tak akan merebak penyakit itu kepada orang lain kerana mengikut apa yang kita tahu sekarang, you selepas dapat penyakit dalam 3 bulan selepas itu you akan ada satu immunity. Jadi you tak akan merebak penyakit itu kepada orang lain. Jadi tak payah takut pergi rumah orang yang sudah dapat penyakit dan sudah balik dari hospital sudah sembuh. You tu tak ada takut. Dan takut ialah kita yang tak tahu orang yang kita tak tahu saja. Tapi walaupun kita pergi mana-mana, kita mesti mengikut SOP. 3C, 3W. Itu saja. Kesimpulannya lebih selamat untuk bergaul dengan pesakit yang telah sembuh. Kesimpulan itulah, tapi kita tak boleh cakap dalam 3 bulan sajalah. 3 bulan saja immunity-nya tinggi. Immunity tinggi. Selepas 3 bulan kita tak tahu lagi apa dia punya. Kalau kita lihat kepada kes-kes sekarang ni, 200 lebih di Kuala Lumpur, 200 lebih di Selangor, 200 lebih di Sabah. Apakah sebenarnya pola ini dan boleh Prof rungkaikan sedikit datanya siapa yang terjangkit sebenarnya? Biasanya kalau mengikut kes-kes yang sekarang semua adalah pekerja-pekerja yang terkurung dalam satu tempat penginapan semua. It's all secluded, it's all isolated. Bukannya merebak di tempat-tempat awam. Macam kita pergi shopping center, kita takkan merebak. Kita pergi Mega Mall, tak ada Mega Mall punya kluster lagi. Walaupun hari itu ada kluster dekat Wan Utama yang dekat Apple itu pun dia tak banyak, 1-2 saja. Kerana dia bukannya duduk satu rumah, bukannya duduk satu kawasan, bukannya kerja satu kawasan. Sebab yang penting ialah tempat kerja, tempat penginapan untuk pekerja-pekerja, kita mesti jaga tempat penginapan untuk pekerja-pekerja. Kita mesti bagi dia cukup ruang untuk mereka membuatkan. Kalau ikut apa yang kita tahu, banyak-banyak majikan tidak menyediakan tempat untuk penginapan pekerja yang betul mengikut apa yang kita ada dalam undang-undang. Untuk jimat kos. Jadi dipadatkan lokasi tersebut. Pesanan doktor kepada semua penonton kita pagi ini bagi akan memulakan aktiviti bercuti, bekerja dan sebagainya, apa yang perlu mereka extra caution tu? Macam biasalah. Basically, pergilah kerja, pergilah cuti, pergilah enjoy. Tapi dalam masa enjoyment itu, ikutlah SOP. Kalau mau makan dengan kawan-kawan, janganlah makan dengan kawan-kawan, janganlah terlalu banyak kerana kalau tidak semua akan merebak kepada banyak-banyak tempat. Tapi boleh makan. Tempat makan pun boleh pergi, tempat restoran pun boleh pergi, tapi ikut SOP. Yang penting itu ikut SOP. 3C,
dan 3W. Virus itu ada dalam persekitaran kita, masih lagi ada dan kita boleh dijangkiti. Kita harus terus berwaspada. Terima kasih Profesor terima kasih. sudi bersama kami. Terima kasih